Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fi qadahi thumma yamsahu wajahu thumma yaqulu Allahumma inni ala munkaratil maut aw sakaratil maut. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Alhamdulillah, sidang jemaah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu kembali di rumah Allah, sama-sama kita salat maghrib berjemaah dan kita mengambil sedikit faedah daripada tazkirah untuk diri hamba dan sidang jemaah sekalian. Pada malam ini tidak nak mukadimah apa, nak masuk pasal yang pertama berkaitan dengan beriman kepada hari akhirat. Sebelum ni pasal yang kelima beriman kepada hari akhirat. Dalam bab beriman kepada akhirat, musannif bubuh pasal-pasal dia banyak. Malam ni baru pasal yang pertama. Tak, pasal yang pertama, pasal yang kedua, pasal yang ketiga, sampailah pasal terakhir, syurga dan neraka. Duk bahas pasal hari kiamat ni, panjang perjalanan ni. Dan semua kita ni akan jumpa dengan hari kiamat. Dan kita akan bangkit di hari kiamat. Ada kubur tak ada kubur, semua akan bangkit di hari kiamat. Dan semua manusia daripada Adam sampai kiamat akan mengalami proses hari yang begitu dahsyat, hari kiamat. Jadi musannif ambil pendekatan pasal yang pertama. Pasal yang pertama kata musannif, keadaan seseorang ketika sampai ajal mautnya. Sebelum pergi ke hari akhirat, dia kena mati dulu. Selagi tak mati, kita duduk atas dunia. Mati baru bermulanya pasal akhirat. Jadi musannif dia bubuh pasal pertama bawah bab beriman pada hari akhirat, mati. Keadaan manusia ketika sampai ajal berbagai-bagai keadaan lah. Dan berbagai-bagai bentuk. Allah Ta'ala sebut kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, setiap yang bernyawa kata Allah akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pada hari akhirat, pada hari kiamatlah kamu akan menerima balasan kerja buat kamu di dunia. Terima upah dalam bentuk pahala kalau benda baik, dan terima upah dalam bentuk dosa kalau benda jahat kita buat atas dunia. Faman zuhziha 'anil nar faqad wa udkhilal jannah. Ketika itu siapa yang dijauhkan daripada neraka Allah dan dimasukkan dia dalam syurga Allah, maka dialah orang yang paling bergembira, orang yang paling berjaya, orang yang akan dapat syurga di akhirat. Jadi diambil daripada ayat ni, semua peristiwa di alam akhirat musannif bahas satu persatu. Mula dengan mati. Apa dia dikatakan mati, apa dia itu mati, ataupun maut ialah satu penderitaan yang dialami oleh roh. Kata musannif, mati-mati ni satu penderitaan. Kalau orang kecek bak mati sedap, mati pelawak.
Sebut kata mati satu penderitaan yang dahsyat. Hatta Nabi kita sendiri pun nak mati, nak satu penderitaan yang dahsyat. Apakah lagi kita bukan Nabi, bukan Rasul, manusia biasa. Nah, suatu penderitaan yang dialami oleh roh dengan keadaan yang tertentu pada masa ia hendak meninggalkan jasadnya. Keadaan roh nak tobik daripada jasad, nak pisah daripada jasad, yang akan dialami oleh setiap manusia. Lagu mana? Lagu mana keadaan? Bergantung atas masing-masing. Penderitaan itu tidak dapat diterangkan dengan jelas. Kata musannif, setara mana penderitaan, setara mana dahsyat mati, tak ada keterangan yang jelas. Nak royak ukur 90%, 80%, tak boleh ukur dengan angka. Sebab bagi ni bagi sam'iyat, bagi alam ghaib. Bermula dengan mati ni cerita alam ghaib lah, bukan alam dunia, alam akhirat. Oh, tu tak boleh nak ukur. Hanya dicerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dahsyat mati tu. Melainkan sekadar yang dapat dirasai oleh seseorang. Nah, hak akhirat tahu, akhir rasa, setiap orang akhir rasa. Mati dulu baru tahu setara mana. Tak, dia mati tak ada lagi yang duduk atas dunia. Sekali yang mati seumur hidup. Seorang ni sekali yang mati semua. Nah, mati dulu rasa setara mana. Jadi lo ni tak boleh nak terang, bukan boleh terang mati. Nah, kita orang awam tak boleh nak terang mati. Nah, kecuali Nabi Isa ya. Oh, Nabi Isa dia minta dengan Tuhan nak rasa mati, nak terang mati. Doa dia Tuhan makbul. Mati dia. Lepas tu dia kata mohon ni mati terang, masuk mula roh. Nah, hidup dia. Hendak malaikat Michael maut nak ambil pula. Dia kata padai mati sekali, maka dia diangkat oleh Allah ke langit dan dia akan turun membawa syariat Nabi Muhammad. Cerita sikit lah. Panjang perjalanan kita lagi. Sekadar yang dapat dirasai oleh seseorang apabila salah satu anggotanya cedera, terpotong atau terbakar atau sebagainya. Kata musannif, nak tahu setara mana sakit tak sakit mati. Tak usah mati lagi. Biar anggota kita ni cedera. Anggota kita ni cedera. Roh tak cabut lagi, cedera. Kena air panas, kena minyak panas, kena api, terbakar seluruh anggota kita. Kita rasa kan sakit, tak boleh nak royak dah. Kena kerak tangan kaki klikingnya, kena golok sia daging. Kalau golok tupuk kau sakit, kalau tajam kau sakit sikit. Maknanya berlaku dah. Setara mana qadar sakit. Apabila cedera anggota yang ada roh, maka rasa sakit. Tak ada orang kawin tak sakit. Luka gini mau. Tengok orang belaga kemalangan syidin, tengok darah tu banyak. Gelepar dodeh-dodeh dia. Tak mati lagi, sakit dah. Bayangkanlah kalau roh tubik 100% daripada jasad. Tak boleh nak royak sakitnya. Kerana sebagaimana yang diketahui bahawa tiap-tiap anggota yang tidak ada roh padanya seperti rambut dan kuku. Ada anggota kita tak ada roh, rambut dengan kuku. Waktu kita kerak rambut sakit. Kalau orang kesihatan kerak rambut sakit, berat benar. Tak boleh nak goti buat kita. Ni anggota tak ada roh, Tuhan tak ubah roh dia. Tapi hidup. Rambut ni tak goti dia 3 bulan. Jejak bau. Kalau kerak sakit ada? Tak sakit. Bukti pada rambut tak ada roh. Kuku. Sakit tak kuku? Sakit itu kena isi. Kalau kerak kuku semata-mata kuku tak sakit. Hidup dia. Tapi tak ada roh. Ini kuasa Tuhan. Boleh hidup. Pohon kayu lah. Pohon kayu hidup kau mampu. Hidup.
Kau besar. Tak pakai roh bubur kayu tu. Tuhan boleh buat hidup, bukannya hidup dengan roh saja. Ini nak royak kuasa tu. Kehebatan tu Tuhan. Nah. Jadi anggota kita hak tak ada roh, kita kerak tak sakit. Kerak rambut tak sakit. Cukur tak sakit lagi. Tak ada sorak abuk rambut. Yang dia kena kulit kepala hak sakit tu. Mata mesin kena kulit kepala, darah tu serah pedih. Tu bagi ada roh tu. Serah sakit saja tu. Kalau enggak pada rambut saja tak akan sakit. Ini kata musnah. Kata musnah kerana sebahagian dari anggota kita ni tidak ada roh padanya seperti rambut atau kuku, tidak merasa sakit jika terpotong atau terbakar. Jadi yang merasai sakit ialah kerana ada roh. Ini nak tunjukkan kita rasa sakit kena anggota kita roh, sebab dia ada roh. Tak kena pisah sakit, kena bakar sakit, kena katok sakit. Tak, sebab ada roh. Tak, rambut tak sakit pula dia. Kalau sakit kerak rambut pok kita, todong rambut. Walaupun demikian, kalau jari misalnya terpotong atau terbakar, maka roh hanya merasai sebahagian dari kesan sakitnya. Kata musannif, kalau jari je kerak ataupun nyala ataupun kena minyak panas, sebahagian roh, bukan seluruh jasad roh. Tu pun nepik dah, kena minyak panas, kena air panas gelegak, kena suruh nampak atas kaki, sekali jatuh atas kaki tu tinggal putih, hak koko tu jadi putih sapu. Tu pun dak berada dah sakit. Itu baru sikit bahagian roh baru kena. Cuma mikir kalau nak cabut semua roh ala jasad kita, tak ada orang rasa tak sakit, tak ada orang rasa tak seksa. Ni nak proses, nak masuk alam akhirat, kena mati baru masuk alam akhirat. Kerana sakit yang tersebut dari luka atau dari bakar itu tidak tepat maknanya, kata musannif, tak serupa lagi dengan makna mati, baru sikit, tak sama lagi dengan mati. Sakit kena sikit pun rasa sakit dah, apatah lagi kalau nak cabut roh. Bagaimana halnya kalau roh itu sendiri ditimpa oleh penderitaan dengan sepenuhnya, kata musannif. Lagu mana kalau nak cabut semua roh ada dalam tubuh kita? Tu nak cabut roh kita pergi ziarah orang mati, mata melaluk, mandai lah kata tak ada sikit abuk mata hitam, tinggal mata putih saja. Ada ngangu, ada jelai lidah, macam-macam gambaran suasana nak mati. Jadi kita tengok gia orang jatuh, malam ni kita fikir gia kita, aku mana aku mati. Kena fikir gia kita. Orang hok gi susah masalah, kita hok tak gi. Bukan susah masalah, tak ada masalah. Gi akhirat ni kau banyak masalah, bukan tak ada masalah, mula masalah baru. Lagu mana kata musannif, kalau nak cabut sepenuhnya roh, sudah tentu amat dahsyat dan tak dapat digambarkan. Amat dahsyat, tak boleh nak gambar dengan koyan leotok. Lagu mana nak cabut roh? Hakikat ini diterangkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Nak cerita ni Aisyah cerita di saat Nabi nak cabut roh. Lagu mana? An Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda hampir wafat. Nabi ni mati, Ummu Aisyah atas ibu Aisyah. Aisyah ni yang tengok 100% lagu mana proses roh nak tobik daripada jasad Nabi. Waktu kita kena biasa duduk dekat dengan orang dekat-dekat nak mati, jangan tinggal. Kita duduk dekat dia nak tengok lagu mana. Sebab apa kita nak tengok? Kita nak taksir atas diri kita. Aku sikit lagi lagu ni lah, nak mati.
maka bersedialah dengan bekalan yang selayak dan secukupnya, sepadanya, sebanyak mungkin. Di saat kita nak jumpa sakarat yang amat dahsyat, tidak ada gambarnya. Nah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda hampir wafat, dan disaksinya dan di sisinya sebuah bencana berisi air. Aisyah letak satu bekas bencana ni, bekas lah pobesek, diisi dengan air. Ada air dalam, bukan air kopi, air teh, air kosong. Satu riwayat kata air Zam-Zam. Tak banyaklah cerita hadis ni. Duduk kat kepala Nabi. Nah, di saat nazak ni, dan baginda memasukkan tangannya ke dalam bencana itu, lalu menyapuh mukanya. Nah, Rasulullah celup air dalam tangan, dalam air oleh bekas biasanya tu, sapuh muka, mengesap wajahnya. Sesudah itu baginda berdoa. Bila-bila sapuh muka, Nabi doa, Allahumma inni ala munkaratil maut, Allahumma inni ala sakaratil maut. Hei Tuhanku, ya Allah, wahai Tuhanku, berilah aku pertolongan terhadap penderitaan mati. Nabi minta, ya Allah, mu tolong aku untuk aku menghadap penderitaan nak cabut roh, nak mati. Nabi minta. Tak mati lagi ni, dia doa. Minta, ya Allah, ya Allah, melindungilah aku daripada penderitaan sakarat, malaikat maut nak cabut roh. Nabi doa. Sehinggalah keluarnya roh. Dengan beberapa kali Nabi ulai doa ni sehingga roh keluar, maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis yang kedua, hadis 57. Wa anha aidan qalat ma aghbitu ahadan bihawni mauti ba'da alladhi ra'aitu min shiddatil maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Tirmizi wa Nasa'i. Hadis yang kedua riwayat Aisyah juga, kata Aisyah, aku tidak memandang elok atau merasa iri hati kepada siapa pun dengan sebab mudah dan ringan sakaratul maut yang dialaminya. Kata Aisyah, aku tidak iri hati, aku tidak memandang ia elok di saat sakarat, di saat nak mati, sekalipun dia mati mudah, mati ringan yang dialami oleh pesakit. Ini kata Aisyah, sudah aku melihat kesukaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut. Sebab kata Aisyah, aku kata gitu, aku tengok Rasulullah sendiri pun sukar untuk mati, nak cabut roh. Satu riwayat lain, sehingga kata Nabi kepada Aisyah, ia suruh Aisyah celup air, jelung kepala dia biar sejuk kepala dia. Satu riwayat nak suruh sejuk kepala, nak suruh roh cabut mudah. Roh ni dicabut ke ubun-ubun, tarik ke atas, bukan tarik ke ibu kaki. Ada satu riwayat kata tarik ke ibu kaki, tapi yang kuat roh ni akan tarik ke ubun. Tuan-tuan bahaya, mula-mula kita beranak, ubun-ubun anak kita tu lembut. Orang tua kata jangan tekan, juluh ubun-ubun lembut. Bayangkanlah ubun-ubun kita lembut, kalau kita umur 80 jadi pomsi, kerah kekung, atuk di dinding semi tak pecah lagi, punggung kepala ni kerah. Tuan-tuan bayangkanlah nak tubik roh, punggung kepala kerah, payuh, sukarnya, dahsyatnya. Perlu kepada muhasabah, perlu kepada amalan yang cukup.
untuk melalui sakaratul maut yang amat dahsyat. Dan hadis yang ke-58, ada 5 hadis ni, kita baca perhabis hadis malam ni, tengok hipun ni hadis ni bagaimana ulama buat kesimpulan. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabba tabaraka wa ta'ala yaqul wa izzati wa jalali la ukhriju ahadan minad dunya uridu aghfira lahu hatta yastawfa fi kulli khati'atin fi unukihi bi saqami fi yadanihi fi badanihi wa iqtari fi rizqihi. Ibnu Zaid sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-58 riwayat daripada Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya Tuhan yang maha suci dan maha tinggi berfirman. Ni satu riwayat kata hadis ni hadis kursi, sebab Allah berfirman. Lagu mana? Demi kemuliaan dan kebesaranku, kata Allah, demi kemuliaan aku, demi kebesaran aku tidak akan mengeluarkan dari dunia, yakni mematikan seseorang yang aku hendak mengampunkan dosanya, sehingga aku sempurnakan balasan tiap-tiap kesalahan yang ditanggungnya. Kata Nabi, kata Tuhan, aku tidak akan mengeluarkan dari dunia ini, yakni mematikan seseorang yang aku hendak menghampunkan dosanya, sehingga aku menghampunkan dosanya, sehingga aku sempurnakan balasan tiap-tiap kesalahan yang ditanggungnya, dengan ditimpakan penyakit kepada badannya dan kepincangan rezekinya. Kata Tuhan, Allah yang maha suci, Allah yang maha besar, aku tidak mematikan manusia sehingga aku mengampunkan dosa dia. Lagu mana Tuhan nak ampun dosa kita? Kata Allah Ta'ala, dengan cara aku akan nyakit biar mu sakit. Tuhan wi sakit, asbab untuk mati kena sabar. Sebab kata Tuhan dalam hadis ni, aku akan nyakit tu nak suruh gugur dosa. Hak mu tak ada taubat, hak mu terlupa taubat, hak mu sengaja tak taubat, sebelum mu mati aku atas nyakit, aku nak gugurkan dosa. Tapi kita sabar ke tak? Banyak orang kita tak boleh sabar apabila sakit. Kita tengok ramai sahabat-sahabat kita sebelum mati diuji dengan penyakit, berbagai-bagai penyakit. Hak kita pergi ziarah orang sakit hospital, hak kita pergi ziarah orang sakit rumah. Apa tu hari sakit dulu sebelum mati? Betul dia adalah nak suruh kata ada sebab untuk mati, tapi simbolik daripada cerita ni kata Tuhan, aku nak suruh dosa menggugur dengan syarat musabar atas musibah ujian sakit. Dengan syarat kalau mu tak boleh sabar, mu duduk ngeluh dengan Tuhan, buat apa Tuhan wi sakit kat aku Tuhan. Aku dah lah hidup dulu susah, dah sakit pula, ngeluh, tidak terima qada Tuhan dengan hati yang terbuka, maka sakit kita tidak gugur dosa. Sakit yang boleh menggugurkan dosa, kita duduk atas ini qada Tuhan dah atas diri aku, nak suruh aku sabar atas sakit yang dahsyat. Ada orang kena stroke 10 tahun, ada orang kena stroke 7 tahun. Tuan-tuan bayangkanlah, kalau 10 tahun dia sakit, dia sabar, dosa dia tu gugur secara otomatik. Kata ulama, kecuali dosa dengan manusia lah. Dosa dengan manusia tak sesat, mesti kena sesat sama manusia. Dosa dia dengan Tuhan, dia akan gugur secara otomatik. Inilah dalilnya Tuhan kata, aku tidak akan matikan manusia dengan dosa, sehingga aku akan nyakit dia biar dosa dia gugur. Dalam keadaan sakit itulah perlunya sabar, muhasabah, perlunya insaf dan khabar diri. Tuhan, aku sakit ni, wali capai masa dah, cukup masa dah aku ni nak mati. Tuhan nak mati aku ni sebagai asbab untuk mati. Kita khabar situ, maka dalam keadaan sakit taubat.
Mintalah Tuhan, ya Allah, ampunlah dosa, ya Allah. Aku masa segar ni tak kenal manamu, jauh denganmu, ya Allah. Masa sakit ni aku baru teringat, baru isah. Banyaknya aku dosa denganmu, ya Allah. Ambil kesempatan masa sakit dah untuk benar-benar bertaubat dengan Allah Ta'ala. Sebab Tuhan kata dah dalam hadis ni, aku sakit tu nak gugurkan dosa, nak matikan manusia dengan keadaan tak ada dosa, dengan syarat terima qada takdir Tuhan sakit dan sabar dengan sakit. Ramai mana orang sabar sakit 10 tahun ni, orang cara pun penipal lah. Sakit 5 tahun pun payah dah. Ini ujian pada orang sakit dan ujian kepada anak-anak hak segar. Bagaimana nak uruh mak ayah hak sakit. Dak, ini kata Nabi, dak. Dalam hadis lain Allah Taala bui kamu ada mak ada ayah sebenarnya peluang untuk mencari syurga. Lagu mana nak cari syurga? Al jannah tahta aqdam ummahat. Syurga ni duduk bawah tapak kaki ibu bapa. Setara mana mu boleh khidmat kepada mu ayahmu saat dia sakit. Ini peluang lah mu nak cari syurga. Boleh khidmat kepada mu ayah masa dia segar, biasanya, normalnya. Boleh khidmat kepada mu ayah saat dia sakit. Itu satu perkhidmatan yang besar, anjarannya, pahalanya, ganjarannya, sehingga dinyanyi syurga. Pak kita sama jugalah. Kalau kita dengan ayah kita lagu mana, kita pula anak kita dengan kita lagu mana. Aku ni kalau Tuhan uji aku lambat mati, nak mati sakit lama, lagu mana anak aku boleh urus dah aku. Lalu ni kita kena tanya dah diri kita, dan kita kena persiap dah anak-anak kita boleh ke dah urus ayah agaknya kalau ayah sakit lama. Sebab tak tahu berlaku ada depan hamba-hamba sendiri nak mati dengan tarik, dengan jalan lagu mana tak tahu. Mati senang kau, mati mudah kau, mati diuji sakit lama kau tak tahu belakang. Itu perlunya ada satu persiapan. Nah, kalau ada anak, didik anak molek. Nah, biar boleh urus saat kita sakit, boleh urus saat kita segar biasa je. Saat sakit ni luar biasa. Tak kira anak yatim, anak tino, supaya sebab nak cari hak Tuhan janji, aku akan nyakit di saat penghujung usiamu tu untuk gugurkan dosa. Nak suruh gugur dosa-dosa, tapi kena duduk atas i'tiqad, pegangan yang betul lah. Ni duk tanya Tuhan, buat apa we sakit pula Tuhan, lama dah sakit, dah lah muda mula rezeki payah dah miskin, nak mati sakit pun. Duk tanya kerja Tuhan, tak usah tanya kerja tu. Tanya kerja tanya kerja diri kita, setara mana diri kita dengan persiapan untuk kita lalui benda-benda seumpama ini. Baru kita bersedia untuk mati. Waqtaril fi rizqihi, dan yang kedua, sebelum Tuhan mati ke manusia ni, Tuhan kata aku akan beri kepincangan pada rezekinya. Rezeki hak Tuhan sedia untuk kita di saat hujung kita, rezeki kita jadi pincang. Pincang ni maknanya berselerak, rezeki tak ada. Dah matinya seorang anak Adam ni kerana habis peruntukan rezeki untuk dia makan, maka dia mati. Itu hakikatnya. Inilah kenyataan Tuhan. Aku tidak mati hamba aku sebelum putus rezeki. Kalau ada banyak, tinggal harta, tinggal saka, di penghujung ayat tak boleh makan, tak boleh minum dah. Banyak wak apa lebih. Ada 1 juta bitih lebih. Duk ngak sakit, makan dengan raya aku hidung, susu dah celedi. Orang kacau lah. Ada rezeki tapi pincang, mu tak boleh guna sikit abuk dah rezekimu. Banyak sekalipun tidak boleh makan sikit abuk. Ini tanda kata Tuhan nak mati dah tu. Di penghujung hayat.
dah wari dah orang saing ziarah kita sakit ngah makan neh hok sedap ngah buah hok sedap. Kalau jamin kita segar gitu kok makan neh hok saing wari ni kita makan habis sekali main-main. Muah dokong sekali main-main. Dah masanya iya wasabi orang tino tolong koyak kulit berisi kianya isi berhalai mulut jatuh bok kita tak ditelan dah. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala dalam hadis ni, makna pincang sekali duduk dalam mulut mu tak boleh telan rezeki. Kemep. Ayahmu tu tak boleh pergi dah, telan pun tak boleh. Bini kata ke anak-anak. Kenyek wasabi pun tak masuk dah. Bukan wis putih mamuh dengan kulit dah. Apa tahu hepok kerah kekong. Bubuh hepok sekeping jamin muda kita mamuh kerok-kerok dengan kulit kita. Di saat hujung hayat bubuh mesin dah. Wa air jelik lagi tubik jebok. Makna ni pincang rezeki mu tak boleh masuk dalam tubuh nak mati dah. Kalau sedut nilai ada jut tu ada bin tak ada nilai ada tanah 100 hektar ada nilai ada nilai harta ada di saat ni banyak mana mu sedekah jariah banyak mana mu wakaf buat masjid buat kubur itu nilai. Masa itulah nak tupai ni harta kita sedekah nak makan tak boleh dah tempat tubik habis dah segala makan ni walaupun banyak tak boleh makan dah. Inilah kata Allah Ta'ala dekat dengan hamba aku nak mati. Dua kali ni aku atas dulu. Satu atas nyakit biar mu sakit dan sobat dalam sakit terima qada-qada nak suruh gugur dosa. Yang kedua aku atas kepincangan rezeki mu ada rezeki tapi mu tak boleh makan. Boleh tengok nak minum tak boleh nak gapo tak boleh dah. Tak ada nilai ada rezeki kali sekali pun kayu. Maka sebelum sampai tahap tu kita ejahlah rezeki yang kita ada biar ada aset saham untuk kita bawa pergi akhirat. Dah. Itu iti hadis yang ke-58. 59 an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabin wa huwa fil maut faqala kaifa tajiduka qala arjullah ya Rasulullah wa inni akhafu dhunubi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajtami'a fi qalbi 'abdi min fi misli hadzal mawtin illa atahu Allah ma yarju wa amanahu mimma takhafu. Hadis riwayat Tirmizi wa Ibnu Majah. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk menziarahi seorang pemuda yang sedang berada dalam keadaan api mati. Hadis Anas ni diriwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah seorang pemuda dekat nak mati. Nah, ni cerita-cerita dekat nak mati dah. Nah, lagu mana suasana nak mati. Lalu berkatanya kepadanya, Nabi kata kepada pemuda, bagaimana keadaanmu? Nabi tanya pemuda sana, lagu mana keadaanmu? Kalau kita pergi ziarah sain nazak, lagu mana agak ni? Nak tinggal dunia dah ni. Tapi kita pergi ziarah sain nazak, bicara ke dunia lagi. Tak tanya khabar lagu mana nak mati ni agak-agak. Usia adakah harta? Tulis adakah wasiat? Patutnya kecek benda gitu. Nah, kalau kita pergi ziarah orang mati, orang sakit, mula-mula kita tanya, dah, lalu ke tak makan? Tanya makan lagi. Tak tanya semaya tinggal ke tak? Patutnya benda tu lah kena tanya. Hari ni semaya lah, ke mana beres berlaku ke tak? Ambil peristiwa Nabi ziarah seorang pemuda. Nabi tanya bagaimana? Pemuda itu menjawab, aku berharap kepada rahmat Allah.
Pemuda saat ni, pemuda yang berimeh, aku harap rahmat Tuhan. Kalau kita tak salah lagu mana mu nak mati, pemuda saat ni jawab, aku harap rahmat Tuhan di saat aku nak mati. Waktu kita pergi ziarah orang sakit, saya sakit, tanya lagu mana agak kalau mati, tanya dia sebab tu. Duk tanya harta mu tinggal siapa? Bapa kita suruh tanya gitu, nak suruh mari perasaan Isa ni duk cara harta lebih ada 100,000 lagi tu nak mati, tanya lebih ada 100,000 lagi. Tak ada nilai saat ni tu sebut dah harta banyak, tak ada nilai dah masa tu untukmu. Tak sedap tanya harta, tanya perjalanan nak pergi akhirat panjang lagi. Ni Nabi ajar semaya qada belakang mau tinggal belum ni, tanya ke apa biar dia mari Isa sedar. Ini caranya ke dunia duk iyak yang mau ikat, duk tanya ke dunia lagi. Bukan masa dia dah duk bicara dunia dengan orang sakit saat tu kena fikir nak mati lagu mana. Dia nak marah, biarnya marah pada dengan muka dia, muka bakar mati, kena mati belakang di situ belakang. Nah, kita pun lagu tu juga. Dia kita orang pergi ziarah, orang tanya kita lagu tu, timbullah hakikat. Kalau Tuhan sambung lepas ada tu bangkit segar balik, peluang untuk kita buat amal ada lagi. Ni segar balik pun kau kedan nego semula pondok, tinggal masjid pula. Oh, ni mati dengan gitu lah. Jangan dah. Pemuda saat ni jawab, aku berharap kepada rahmat Allah ya Rasulullah, dan aku takut balasan buruk dari sebab dosa-dosa aku. Pemuda ni kata, aku nak mati, aku harap rahmat Tuhan, tapi aku takut dosa aku banyak. Dia jawab. Nah, jarang orang kalau kita pergi ziarah, kata kawan ni nak mati dah ni, dosa tak habis lagi tobat. Jarang kita dengar pergi ziarah orang sakit kecek gitu. Dia royak tak lalu makan, minum pun tak boleh, makan pun tak boleh. Nah, apabila kita ngaji hadis ni, makan tak boleh, minum tak boleh, asbab untuk mati. Sebab pincangnya rezeki. Ada tapi tak boleh makan, ada tapi tak boleh minum. Kita kabar tu. Dalam set minda kita, aku ni tak lama dah nak mati. Maka cara lah. Dosa lagu mana minta ampun aku dengan Tuhan. Hutang ada, tinggal wasiat lah, suruh bayar. Peluang ada lagi ni. Itu sepatutnya saat tu. Dan aku takut balasan buruk dari sebab dosa-dosaku. Mendengar yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila pemuda saat ni royak ke Nabi saat ni lagu tu, Nabi jawab, tidak berhimpun di dalam hati seseorang dua perkara, iaitu harap dan takut. Tidak berhimpun di dalam hati seseorang dua perkara itu, harap dan takut pada saat yang seperti ini, melainkan Allah memberikannya apa yang diharap dan menyelamatkannya dari apa yang ditakuti. Nabi jawab, seorang manusia tidak akan berhimpun dalam hati dia harap dan takut. Harap kau Tuhan beri balasan baik di akhirat, syurga. Tak ada, semua orang harap situ. Takut atas dosa hak kita buat atas dunia. Takut ada hak tak ada taubat, hak tak ada minta ampun dengan Tuhan. Kena ada dalam hati. Kata Nabi, dua perasaan ni tidak akan mari malaikat dengan anugerah Tuhan. Di saat hujung ayatmu nak mari dua ni, betul-betul orang anugerah, orang yang anugerah Allah kepada si fulan baru mari. Kalau Tuhan tidak anugerah, tak akan mari. Walaupun azab nak mati, tak mari perasaan mati syurga ke neraka, tak akan mari. Di saat nak mati sekalipun tak akan mari, dosa ni banyak lagi tak taubat. Duk mari ke dunia lagi. Sebab ini anugerah Allah. Kalau orang di saat nazak hujung ayat mari harap dia takut, insya-Allah dia akan dapat penghujung yang baik.
Tak, dia harap Tuhan tolong dia rahmat, mati dalam iman, tak mati dapat balas dari syurga, dan dia takut atas dosa-dosa yang dia telah buat. Dia taubat di saat masa yang sempit ada untuk gugurkan dosa dia, dan dia mati dengan tidak ada dosa, Tuhan ampun, dan dia mati dengan mengharap Tuhan beri syurga dia. Ini anugerah Tuhan. Anugerah ni lah kita kena cari dengan buat amal, bukan mari menggolek benda ni. Mari perlunya kita buat amal di saat segala ni. Tak, perlunya kita minta dengan Tuhan di saat kita segala ni. Nah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, menghiduplah aku dengan iman, mematilah aku dengan iman, dan memasuklah aku dalam syurga dengan iman. Allahumma rzuqna qabla al-maut taubah. Ya Allah, muanugerahlah kat aku sebelum mati taubat. Wa indal maut syahadah. Ya Allah, muanugerahlah kat aku di saat maut boleh mengucap dua kalimah syahadat. Dah. Wa ba'dal maut jannata wa na'imah. Ya Allah, mengerahlah kat aku, muanugerahlah kat aku lepas mati syurga na'im. Berapa orang yang baca doa? Ikhtiar masa hidup minta dengan Tuhan dengan cara doa. Di samping kita buat amal, kita minta dengan Tuhan. Minta dengan sungguh-sungguh, dengan hati kecil, biar rapat tu laitah nak syurga. Ni nak harta habis ring minta dengan Tuhan. Nak syurga, nak mati dengan husnul khotimah di setara mana minta. Atas diri masing-masing dah. Ukur diri, tilik diri masing-masing. Aku ni jolah dah kau ni. Sungguh tidak kau buat lolok lagi. Ukur diri masing-masing. Ambus tak boleh wilayah. Lalu jalan je. Royak. Dia mau tak buat saja. Allahumma rzuqna qabla al-maut taubah. Ya Allah, memberilah ke aku sebelum mati taubat. Nak suruh sesat semua dosa sebelum aku mati. Dosa denganmu, dosa dengan manusia, dosa dengan orang, nak suruh sesat. Ikhtiar juga. Wa indal maut syahadah. Ya Allah, muanugerah ke aku boleh mengucap nak mati, ya Allah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah indal maut dakhala al-jannah, atau kama qala kata Nabi. Siapa kata la ilaha illallah ketika nak mati, dakhala al-jannah, masuk surga. Setara mana kita sungguh minta. Wa ba'dal maut jannah wa na'imah. Ya Allah, muanugerahlah ke aku selepas aku mati syurga. Tuhan menilai, Tuhan memerhati setara mana hamba dia buat amal, dan setara mana hamba dia minta, dan setara mana hamba dia sungguh ud'uni astajib lakum, memintalah aku akan makbul doa. Setara mana? Nah, berapa kali dalam seminggu kita bangun munajat dengan Tuhan minta ni. Ini ingatan untuk diri hamba dan tuan-tuan semua. Sebelum Tuhan panggil kita, sebelum ajar kita sampai, peluang kesihatan yang masih ada, peluang masa yang masih ada untuk sama-sama kita muhasabah diri sebelum ajal maut tiba. Insah dan sedarlah. Dan kita tengok akhir-akhir ni, kematian akhir-akhir ni banyak kematian ngejut. Tidak sakit pun mati, tak ada penyakit pun mati, segar pun mati, ahli suka pun mati. Lagilah perlu kepada persiapan. Kalau dua saat ni hak tu heavy warning mudah. Sebelum sakit dan sebelum mati tu hatan nyakit. Hak tu mudah sebab kita ready. Bagi hak khabar lah, bagi hak tak khabar. Sakit pun tak ready, tak semaya. Ramai mana di hospital. Kita pergi ziarah orang hospital tak semaya sakit, atau payuh tak semaya sebab sakit. Maknanya
Sakit sekalipun tak ingat Tuhan lagi, tak tahu lah. Tak. Ini perlunya muhasabah diri tuan-tuan. Supaya kita sama-sama dapat balik di akhirat, menemu Rabbul Izzah dengan ajal yang baik dan ditempatkan tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 hadis yang ke-60 tak ada baca Abu Butis kat tu, dan syarah keseluruhan insya-Allah yang dibawa oleh musannif dengan panjang lebar terhadap 5 hadis ni. Ini yang baca melalui kupasan melalui makna-makna umum dan tidak dibahas oleh ulama secara panjang lebar lagi dah. Insya-Allah kuliah akan datang dah. Kita akan jumpa lagi pasal mati lagi. Tak lagi cerita mati ni. Baru sikit baru lalu dah. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan mati kita lebih semangat dalam mencari bekalan amal ibadat untuk sama-sama kita balik ke negeri akhirat yang kekal abadi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna qabla al-maut taubah wa 'inda al-maut syahadah wa ba'da al-maut jannata wa na'imah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.